Yang di Pertua Majlis Islam recorded lah. Recorded. 9 lah. Boleh. Okey lah. Kita lihat dulu. You buat ni untuk apa? Yang lagu rakyat ni untuk apa? Untuk kajian apakah? Ketah kerja? Untuk tugasan, kerja kursus. Apa tajuk dia? Bahasa Melayu Lestari. Lestari. Jadi macam apa kena dengan lagu rakyat? Sebab dia memang mementingkan bahasa Melayu tu untuk mengangkat bahasa Melayu. Oh, ya. Mempopularkan kembali. Sebab sekarang ramai yang guna bahasa Inggeris. Ramai yang dah tak endah lagu rakyat kan. Ya. Betul lah kita sekarang sedang buat lagu rakyat semenarik-narik yang boleh lah. Lagu-lagu saya menarik-narik semua. Tapi bahasa Sarawak. Bahasa kita ada buat nyanyi, buat lagu bahasa Inggeris juga banyak. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu ada. Lagu ni saya nyanyi, hello 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 sayangku, lama bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Lama sudah lama tak cikgu bahasa Melayu, bahasa Melayu Sarawak tu. Tapi bahasa Melayu Sarawak senang faham. Saya tahu si itu je yang saya tahu. Itu bahasa Ibak Badayu tu. Badayu. Hello sayangku, lama kita nisi bertemu. Adakah kita masih I love you kepada kami buah hatimu. Kami dan untuk kita. Yang pertama kali kami kita. Kami tu saya lah kan. Kami saya kan. Kami lah. Satu ataupun ramai. Dia boleh pakai singular atau plural. Kami, kita. Kita boleh jadi satu, boleh jadi ramai. Kita semua, kami semua. Lepas tu unik je. Kalau apa tu? Kalau apa tu? Kalau apa tu? Kalau apa tu? Apa ya? Kalau apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang saya tahu kalau nak sebut kapal terbang, orang Sarawak kata belun. Belun. Naik belun. Belon. Naik belon. So orang sana panggil belun tu yang saya ikut tu. Lepas tu kalau makanan sedap, nyaman. Kan? Nyaman, sedap. Saya belajar sikit-sikit lah waktu saya pergi ke Kampung Nyalau tu. Tapi itu bahasa susah lah bahasa dia orang tu. Saya 4 tahun di Tatau, saya tak begitu faham bahasa Bai tu, bahasa Kedayan Bai tu. Wah, saya tak begitu faham bahasa tu. Macam berbeza kan dialek dia antara dia kaum. Dia Melanau, tapi Melanau dia, saya faham Melanau lain. Tapi kalau Melanau Kedayan itu saya tak faham. Tak begitu faham lah, saya tahu penyak-penyak itu makan. Jadi 3 minit lagi sebelum kita mulakan. Okey. 2 minit lagi. Saya harap para peserta boleh bersedia ya. Berapa ibu yang datang? 1,000. Baru 20 peserta. Jadi tinggal 1 minit lagi. Saya mulakan teruslah. Baiklah, silakan. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan salam perpaduan diucapkan kepada para hadirin sekalian. Yang berusaha Encik Haji Zamhari Al-Kazam bin Haji Mustafa selaku panel jemputan kita pada hari ini, rakan siswa guru serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam sebuah diskusi ilmiah yang bertajuk Temu Bual bersama aktivis lagu rakyat iaitu Encik Zamhari Al-Kazam. Saya, Sofia Erni binti Muhammad Syafari, siswa guru dari IPG Kampus Bahasa Melayu, merupakan moderator anda pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca kitab agar majlis kita diberkati dari awal hingga akhir. Kitab Al-Fatihah. Sekalian, sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang pesara guru dan juga komposer lagu yang tersohor di bumi nyalang, iaitu Negeri Sarawak. Lagu hasil ciptaan beliau iaitu Tergeleng-geleng tidak asing lagi kedengaran dinyanyikan oleh masyarakat Sarawak. Tidak kurang juga di corong-corong radio tempatan mahupun di media hiburan yang banyak memutarkan lagu ini. Saya pasti ramai antara anak-anak Sarawak yang sudah terbiasa mendengar alunan lagu Tergeleng-geleng. Panel yang dimaksudkan ialah Encik Haji Zamhari Al-Kazam bin Haji Mustafa. Beliau dilahirkan pada 9 November 2021, 9 November 1960, 51. 61 di Kampung Gedong, 51 di Kampung Gedong Simunjan, Kuching, Sarawak. Beliau mula membuat lagu setelah tamat latihan perguruan pada tahun 1971. Karier beliau dalam bidang perguruan bermula sebagai seorang guru biasa, seterusnya menjadi guru penolong kanan hal ehwal murid, kemudian menjadi guru penolong kanan 1 di SMK Star Kuching selama 7 tahun iaitu Sekolah Menengah Pertama Aliran Bahasa Malaysia di Sarawak. Seterusnya, beliau juga ada pengalaman menjadi pengetua di 4 buah sekolah menengah dan merupakan guru besar di sekolah rendah. Selepas bersara pada tahun 2007, beliau diambil bertugas secara kontrak di Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak dari tahun 2008 sehingga 2016. Jadi, panel istimewa pada malam ini akan berkongsi serba sedikit berkaitan lagu rakyat di Sarawak, corah langkah beliau dari perguruan hingga ke industri hiburan, tips dan inspirasi penghasilan lagu-lagu rakyat Sarawak. Serta pemikiran yang disampaikan melalui lagu-lagu rakyat yang dihasilkan. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Encik Haji Zamhari Al-Kazam bin Haji Mustafa untuk berkongsi mengenai topik utama diskusi ilmiah kita pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Jadi kita akan Topiknya adalah lagu 3 rakyat slot. Sarawak. Untuk slot yang pertama, saya akan bertanyakan tentang ya betul. Sebelum itu saya nak bertanyakan tentang latar belakang Encik. Bagaimana Encik dapat minat untuk minat itu? Okey, boleh jelas. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi syukur. Terima kasih atas jemputan anda semua. Sebenarnya saya terpanggil juga pada akhirnya lah, walaupun saya menolak pada awalnya, mengenangkan melihatkan wajah-wajah anda semua lah. Perlu mendapat sesuatu daripada saya, kemudian saya tolak. Jadi lepas tu saya rasa tak elok lah.
terima sajalah. Maka pada malam ini kita dapat jumpa lah. Jadi bersyukur. Panggil saya senang lagi adalah panggil Cikgu Zam, bolehlah. Boleh saya panggil saya Cikgu Zam ataupun Cikgu Zam lah. Yang Cikgu Zam hari pun boleh jugalah. Jadi okey. Apa saya nak terangkan kena dah diberitahu tadi. Okey, begini saja. Dari mana tercetusnya minat tu? Ya, dari mana datangnya minat untuk membuat lagu-lagu lah. Mungkin dari keluarga ke? Dia begini, saya faham soalan ni. Apabila kita melibatkan diri macam anda semua lah, jadi cikgu, nanti kamu akan faham betapa kamu adalah the center stage of the whole classroom. Jadi kita mempunyai banyak ruang untuk menampil diri dengan baik. Jadi sebelum itu, masa di sekolah, kalau you jenis orang yang suka aktiviti, di sanalah kamu mendapat confidence, iaitu keyakinan diri. Apabila kita banyak aktiviti dan kita diperlukan di mana-mana, kawan-kawan kita bawa, lepas tu jadi kita mempunyai keyakinan yang tinggi. Nah, the more friends you make, the more confidence you become. The more lebih banyak permainan yang you boleh main, lebih banyak banyak perkara yang you boleh buat, public speaking dan sebagainya tu, itu semua menambah keyakinan. Bila keyakinan sudah ada, kita akan cuba berbagai-bagai aktiviti. Bila kita cuba berbagai aktiviti, kita akan terdapat ada sebahagian aktiviti itu kita punya talent. Itu bakat potensi ada di sana. Jadi kalau kita pandai, nombor satu, cari bakat potensi dulu. Ya, bakat potensi bila dah tahu, kita juruskan dengan betul lah. Saya bernasib baik kerana saya punya banyak bakat dan potensi. Tapi saya pada akhirnya pilih buat lagu senang. Sambil mengajar lah. Buat lagu senang bagi saya, tapi bagi orang lain susah. Tapi itu kelebihan masing-masing lah. Jadi masa di sekolah dulu, saya sebenarnya keyakinan saya membuat lagu ni datang daripada aktiviti saya banyak lah. Banyak aktiviti tu jadi pertama keyakinan. Lepas itu kemudian ya knowledge of itulah. Saya terlibat dalam belajar English literature, kemudian Malay literature, sastra Melayu, sastra Inggeris. Di sinilah lubuknya. Lubuk di mana kita macam menggunakan bahasa klasik tentulah kita menggunakan bahasa kita. Kemudian kebijaksanaan menggunakan bahasa itulah kelebihan membuat lirik lagu. Di sanalah dia penting tu. Jadi mungkin itulah saya katakan minat datang daripada keyakinan pada diri sendiri. Itu dululah nombor satu. Lepas itu kita mencari bakat. Di sana kita akan bakat mana yang kita beri. Allah memang beri berbagai-bagai bakat, tetapi ada orang bijak dari bidang ni, jadi kita carilah bakat apa yang kita suka, kita buat. Kebetulan saya pada masa kita dulu pun tak ada pilihan lain. Mesti kita fikir nak jadi cikgu, nak didik orang lain. Itu je fikirlah. Saya dulu masa tu tak ada fikir lain. Jadi cikgu supaya boleh didik orang lain lagi. Jadi itu je yang dipikir. Okey, jadi itu dulu. Minat datang daripada bakat dan potensi dan yang diasah dan digilap. Apabila kita dapati kita boleh buat sesuatu dengan baik, kita akan lebih yakin positif, makin banyak aktiviti kita terlibat, makin banyak lagi keyakinan yang kita dapat. Itulah dulu yang awalnya. Okey. Kalau dia ditanya dari mana dapat itu soalan kan? Dari mana dapat minat buat lagu? Dari segi dari keluarga saya tidak ada. Tak ada orang yang lain yang berminat macam saya gila-gila dengan lagu-lagu ni. Saya yang berminat betul-betul. Jadi sebenarnya daripada seorang cikgu saya dulu. Masa saya darjah 3, walaupun saya masih kecil, saya masih ingat dengan dia. Kerana cikgu lelaki tu, badan dia macam saya juga, tak tinggi. Muka dia cantik dia saya lah. Dia cantik dia saya. Tapi dia boleh bermain macam-macam. Dia main bola, dia sebenarnya orang Kuching, dia boleh main badminton, dia wakil badminton Sarawak. Jadi saya tengok dia boleh berlakon, main muzik dia pandai. Saya tengok dia, saya macam tu je lah. Saya boleh kata kagum lah tengok dia. Bukan saja saya kagum, ada seorang budak perempuan di kampung saya yang paling cantik di kampung saya tu.
yang sudah bertunang tengok dia pun macam ini, seronok tu tengok dia. Terpesona. Jadi saya kata, orang macam ni orang suka. Lagi pun saya fikir, saya dah fikir macam tu. Saya ni memang tak handsome lah, tak cantik. Di luar saya tak cantik, tapi saya nak cantik di dalam. Itu dah. Cantik di dalam itu penting tu. Itu besar tu. Ingatlah. Jadi kita kebolehan di dalaman di sana, dan juga kita hiasi dirilah. Hiasi pribadi itu, hiasi diri di dalam dan di luar diri. Jadi dengan cara itu, orang tidak lihat kita satu kali pandang lah, dia tengok 2-3 kali. Ada lagi. Dan jadi dia itulah, jadi mungkin di sana ada kelebihan lah. Okey, jadi apa lagi? Bakat saya masukkan nyanyi. Dari kecil dia masukkan nyanyi. Saya darjah 4 sudah menyanyi. Masa dulu kalau nyanyi, kita menyanyi, kemudian orang datang tu dia beri kita campak, dia campak duit tu. Jadi saya seronoklah dapat hadiah daripada cikgu-cikgu, beli beg, saya pakai. Jadi saya nyanyi walaupun saya suara tak bagus lah. Hanya bila saya dah suka dengar suara saya tak bagus, saya boleh nyanyi tapi suara tak bagus, tak usah nyanyi. Itu je lah. Okay. Apa lagi soalan tadi? Ingat saya ni banyak cakap sudah. Tak apa, Encik. Bukan. Okey, jadi daripada penjelasan Encik, Cikgu Zam ni, kita dapat tahu bahawa Cikgu Zam yang sendiri meroka bakat dari dalam diri dia. Dengan pelbagai keyakinan yang dapat daripada persekitarannya, dia mencuba untuk menguasai bidang lagu rakyat ini. Okey, jadi soalan kedua pula, saya nak tanya Cikgu Zam, apakah yang dimaksudkan dengan lagu rakyat? Bagi pandangan Cikgu Zam tu. Okey, lagu rakyat adalah lagu-lagu yang menceritakan tentang rakyat sesuatu bangsa lah, penduduk suatu bangsa, yang menyatakan yang dapat memberi gambaran apa bangsa itu. Lagu rakyat adalah lagu bangsa lah, setiap bangsa. Lagu yang diturun-temurunkan, diwarisi daripada satu keturunan lain, yang menyatakan tentang berbagai kesukaran dan hiburan, sebi-sebi lah tentang bangsa itulah, perjalanan hidup satu bangsa tu. Jadi yang pastinya adalah untuk orang ramai, penduduk lah, untuk bukan tu. Jadi pada amnya dia tidak melibatkan sangat orang-orang besar-besar lah. Tapi walaupun orang besar, dia akan bawa, kalau di Sultan dia akan bawa hiburan-hiburan itu ke dalam astana kan. Kalau astana, tapi kalau kami di Sarawak tidak ada, kami buat tu lah. Jadi lagu rakyat itulah gambar saya. Dan dia satu menyatakan busana-busana yang dipakai, kemudian bahasa yang dipakai, irama dia yang menciri-ciri irama bangsa-bangsa berkenaan lah. Jadi boleh katakan dengan bahasa menunjukkan bangsa, sama juga dengan budaya menunjukkan bangsa. Jadi itulah dengan adanya budaya itu, maka kita tahu bangsa, macam mana bangsa itu. Kalau contohnya orang Iban kan, mereka tak lepas daripada pegang pedang, ada cawat. Itu kita tahu dia punya ada jenis yang warrior like lah. Jenis pahlawan-pahlawan. Kalau orang Melayu, kita pada amnya masa hiburan, kita memang kuat dengan hiburan. Tarian menunjukkan busana-busana yang menarik. Tapi kalau kita juga adalah pedagang-pedagang, kita juga adalah petani, dan kita juga adalah pemimpin yang hebat lah. Jadi sebahagiannya ditunjukkan dalam khazanah bangsa itu sendirilah. Itu adalah bagi saya maksud lagu rakyat adalah lagu yang mencerminkan budaya sesuatu bangsa yang diwarisi daripada nenek datuk dari dulu sekali lah. Okey, itu je. Baiklah, penjelasan yang sangat jelas mengenai lagu rakyat. Jadi kami dapat tahu lagu rakyat ni memang sesuatu orang kata hiburan yang dibawakan oleh sesebuah masyarakat tu, yang diselitkan dengan budaya mereka dan ciri-ciri yang mereka bawa tu lah. Jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Saya hendak tanya, bilakah
Cikgu Zam mula berkecimpung dalam bidang lagu rakyat Sarawak ni? Macam mana Encik tercetus inspirasi untuk mencipta lagu rakyat pada 1971 iaitu selepas tamat latihan perguruan? Ya. Itu yang serius lah. Yang betul-betulnya saya menghayati dan hadir di tempat kejadian berlaku. Saya lahir pada tahun 51 kan. Jadi 46 adalah selesainya Perang Dunia Kedua. Jadi masa itu orang tengah kelang kabut semua tau. Semua orang dah tak tahu apa nak buat, tiba-tiba okey, selesai habis peperangan, semua sedang membina hidup mereka masing-masing. Okey, beri masa 4 tahun. 4 tahun ada yang sudah mula senang selesa, mereka pun mengembali semula. Mencari yang ketinggalan yang dulu, mereka imbau kembali dan menunjukkannya kepada kita. Menunjuk kepada antara mereka masing-masing lah, ingat tak ini? Dan mereka buat. Kemudian kita yang kecil-kecil ni tengok-tengok, dengar-dengar. Kemudian pada akhirnya kita ikutlah. Oleh kerana kebanyakan yang dimain itu melibatkan budak-budak, maka kita pun disuruh bermain. Pada akhirnya saya betul-betul menghayati lah, walaupun umur saya masa itu masih 4-5 tahun. 6 tahun, masa umur 10 tahun, 11 tahun, 10 dan 11, saya sudah pergi sekolah ke tempat kampung lain sudah. Tapi saya masa umur 7, 8, 9, saya sudah banyak mendapat ini daripada itulah, bermain berbagai-bagai permainan. Jadi saya boleh katakan memang orang yang terlibat langsung dalam mengenali banyak permainan dan lagu-lagu rakyat. Jadi yang ini sesuatu yang ramai orang tak ada lah. Ada orang dia tiba-tiba dia nak nyanyi lagu rakyat, dia buat lagu rakyat, tapi dia tak ada asas. Jadi macam saya terlibat langsung. Jadi saya dapat mengalami dan saya boleh fikir dan saya boleh ada perkara yang lain tidak tahu, saya tahu. Jadi itu yang saya nyaman sikit untuk saya lah. Jadi okey, itu adalah berkenaan dengan apa tadi? Inspirasi ketercetan ini. Kemudian yang seterusnya, saya sudah hilang kata-kata saya lah. Apa tadi? Okey. Selepas itu, apabila saya pergi ke sekolah menengah, saya bila masa cuti, saya masih terlibat dengan berbagai-bagai permainan. Di samping kita main bola, main gasing, main guli, kita buat macam-macam. You tahu lah bila kita balik kampung. Saya kan orang yang nakal, saya bawa kawan-kawan main, kita main macam-macam. Pada akhirnya masa itu juga saya sudah mengetahui. Jadi di sekolah menengah, saya memang jenis yang nakal. Saya suka nyanyi, saya suka berlawak. Jadi budak-budak di sekolah suka. Sehingga sama masuk form 4, form 5 pun cikgu budak-budak Cina pun minat. Mereka kata, Zamhari, come follow us. We go play football, play basketball, you nyanyi. Saya pun ikut mereka pergi dalam pasar, saya nyanyi, saya buat macam-macam tu. Orang suka lah. Saya dapat, saya boleh buat lagu lah. Mereka suka. Jadi tu saya form 3, saya buat lagu dah. Kita ada kumpulan, kita nyanyi, boleh tahan juga. Jadi sebab itu sudah ada asas lah. Yang itu saya cakap ni adalah asas. Asasnya adalah pengalaman direct, pengalaman terus. Kedua itu adalah amalan tu, latihan buat macam orang sedar, macam Nabil mungkin, Nabil Ahmad mungkin dia buat saya sendiri, orang ketawa, dia kata, ada boleh tahan lah aku. Itulah alasan tadi budak-budak tak boleh ketuk saya. Kalau saya dimarahi, orang lain akan bela saya. Mereka suka dengan saya. Dan lagi pun saya boleh main, saya orang sokan. Jadi banyaklah aktiviti yang membuatkan saya itu seorang yang mempunyai akal yang panjang lah. Itu ada bakat lah. Jadi selepas itu, apabila saya di tempat kita training tu, tempat you sekarang, di sanalah kita punya tu, you bermain macam-macam permainan. Jadi memang saya daripada sekolah rendah, sekolah menengah sudah main. Saya mewakili untuk main bola sepak, main tu, masuk kolej lagi pemain. Lepas kolej kita dah full bloom sudah belajar ilmu jiwa, ilmu macam mana nak mendidik kan. Kemudian kita dah ada, boleh katakan kita punya minda sudah set lah.
Sudah siap Banyak sedia. yang boleh. Ya, jadi bila kita mengajar, kita betul-betul. Betul, saya mengajar, saya berlawak, saya berlakon. Maaf saya itu boleh katakan, okey, ini dah. Sekolah adalah pentas saya. Pentas saya. Pentas dalam kita membuatkan berbagai-bagai aktiviti, termasuk lagu-lagu dan itulah permainan serba-serbi saya terlibat langsung lah. Dan masa itulah saya dapati, walaupun kami ada 2 orang. Sekarang ni Tan Sri Haji Haili Dolhan itu, yang pegawai di Malaysia sana. Kami berdua, oleh kerana kami banyak kebolehan, kami tak takut dengan budak. Jadi budak yang kita bermain macam kawan. Umur usia beza antara 3 tahun, 4 tahun sajalah. Macam budak perempuan kita kawan. Jadi mereka tidak berani nak overstep ataupun nak bully kita lah. Tak berani. Mereka semata-mata ada hormat saja. Kerana kita boleh main bola, kita boleh main hoki, kita boleh ajar mereka macam-macam. Kita boleh nyanyi, kita boleh everything lah. Dan jadi dengan cara itu, kita banyak budak yang meningkat kebolehan daripada itulah. Hanya ada orang cikgu-cikgu kata, kamu ni buat budak-budak tidak hormat cikgu. Tapi pastinya kita kenal mereka. Cikgu perempuan, contohnya, dia akan jadi perempuan. Kita tahu apa rahsia cikgu perempuan? Cikgu perempuan ada rahsia kalau dia nak tu. Dia tak takut dengan budak lelaki. Ada rahsia dah. Saya tahulah. Saya pernah kena sengat oleh tebuan perempuan. Perempuan. Dia ada rahsia dia. Tapi anyway, itu the art of teaching tu. Itu banyak melibatkan, kalau kita seorang yang banyak kebolehan, kita dapat mendidik dan budak-budak mendapat perhatian yang banyak daripada kita. Jadi dia mudah faham. Jadi itulah. Jadi selepas tu barulah bila dah lepas college, memanglah lepas itu kita apply, kita apply what we have learned. Itulah macam cerita lah. I think you know the stage now. Mereka tu mengalami bila dah tahu, kita pun mula. Jadi tahun 76 kita punya pertandingan nasyid peringkat negeri Sarawak, kita mendapat tempat pertama daripada 38 pasukan. Jadi lagu yang menang tu lagu saya sendiri, 2 lagu. Lagu yang ciptaan terbaik itu dihakimi oleh Ketua Peri Sarawak masa itu. Jadi saya dah mati, bolehlah tahan saya ni boleh buat lagu. Jadi walaupun saya tak pandai apa-apa, tapi macam itulah ceritanya lah. Jadi mungkin walaupun saya bercakap macam ni bunyi nak gila ni. Harap you faham apa yang maksud sekarang. Faham, Keyakinan, jelas. keyakinan, kemudian penghayatan, lepas tu aplikasi dalam kehidupan saya betul-betul dengan budak-budak. Di pentas saya adalah murid-murid sekolah lah. Okey, apa itu je lah. Okay, terima kasih Cikgu Zam atas penjelasan sebentar tadi. Jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Saya hendak bertanyakan bagaimana cikgu mendapatkan ilham untuk berkarya atau menghasilkan lagu rakyat Sarawak. Pernah tak macam tiba-tiba blank atau tiba-tiba tak ada idea? Pernah tak begitu? Atau hanya membuat lagu berdasarkan pengalaman-pengalaman cikgu saja? Jadi bagaimana? It is the part, you venture to the unknown now. Kita masuk ke bahagian yang orang sudah nak faham. Okey. Buat lagu ni, ada orang dia buat lagu melalui pengalaman irama-irama yang dia sudah ada. Oleh kerana dia buat lagu macam tu, dia boleh buat lagu tapi lepas 3-4 buah lagu dia sama bunyi dia. Because dia dah tu kan, library irama dia tak banyak. Seperti saya katakan, saya ada lebih banyak kan, saya semua lagu saya nyanyi, jadi saya ada banyak library. Tapi lepas itu mungkin Allah beri saya lah kelebihan. Dia beri saya keupayaan untuk buat irama yang berbeza sikit. Jadi saya tahu saya ada boleh buat ini kerana dalam sebuah syarikat yang saya buat dulu, yang buat muzik itu dia buat lagu sama saja bunyi. Kemudian dia kata, saya tak boleh. Okey, bila melodi kamu nyanyi, kamu cari irama melodi untuk saya. Jadi itulah. Saya dapati saya punya range of melodi saya banyak. Jadi saya boleh buat satu yang berlainan sikit. Jadi lagu saya yang satu tu tak sama dengan satu. Itu bezanya lah. Tapi orang tahu kalau lagu M. Nasir, orang tahu itu M. Nasir punya lagu. Tapi dia punya ciri yang itu dah ada. Tapi lagu M. Nasir berbeza juga. Itulah. Itu bezanya dengan orang yang
yang tulen dengan yang tidak tulen. Yang tidak tulen itu lagu dia pada akhirnya satu bunyi satu. Yang beza dengan orang yang betul genuine artis ataupun tu dia punya lagu, irama dia lagu dia berbeza-beza, range dia dan irama dia berbeza-beza. Itulah. Orang tak bosan. Jadi kalau saya ambil contoh lagu yang paling popular di Sarawak lah, lagu Saya Kalah lah. Pada hijau hari, lagu Putih Sentubong. Dia cerita dengan kita. Lagu itu yang paling best di Sarawak lah. Lagu Saya Kalah kena lagu tu. Jadi dia dapat idea daripada dia berkayuh di air kan, kemudian dengar ombak-ombak tu. Pop tu. Nina. Itulah dia lagu. Lagu itu tiba-tiba you dapat satu melodi yang sedap. Tiba-tiba you kemudian dia masuk dia punya beat sambung sebenarnya. Ia sedap. Kemudian dia cari cerita macam mana ni supaya jadi itulah buat lagu. Yang lain tu saya tak boleh explain. It just happen. Irama tu dia buat lagu ni seperti kita sampai ke satu lautan kan, lautan singgah ke daratan. Kemudian dia sini, kemudian build up ke bukit, kemudian turun sikit, naik ke gunung sikit, kadang-kadang dia kemudian turun, jadi melalui satu pulau lah. Dia ada perjalanan yang berliku-liku. Habis tu. Jadi itulah lagu. Perjalanan irama yang membawa cerita. Jadi yang diolah oleh seorang yang tu dia kata ini kemudian ini kemudian ini dulu. Jadi semualah yang ini susah nak explain. Tapi itulah lagu. Ya, itulah lagu. Okey jadi ilham kalau sekarang kan kalau you suruh saya sekarang ni dah automatik dah. Kalau you suruh saya, you beri satu tajuk dengan saya dah dapat buat irama. Tapi iramanya bagus tak bagus. Kalau dalam satu buah lagu, you nyanyi, mungkin 2-3 buah lagu saja yang meletup. Nasir pun cakap untuk Nasir pun cakap macam tu. Kalau dia boleh buat 50 lagu, dia sendiri buat 3-4 saja yang bagus. Yang lain itu tidak. Dan you tahu tak sebenarnya rahsia dia, orang-orang yang buat lagu tu kebanyakan lagu dia nyanyi tu bukan lagu dia. Dia pergi sana cari lagu orang, kemudian dia kata saya beli lagu dia beli tu itu lagu dia lepas you know. You faham tak? Jarang you jumpa orang yang boleh buat lagu yang betul-betul tu. Dia curi tempat lain. Saya pun sekarang ni pandai curi dah. Yang curi, you dengar irama orang tiba you dapat irama you sendiri. Tapi tidak sama dengan dia. Zaid Menasir kan kalau dia dengar lagu saya, dia ambil, dia kata, dia dengar, kemudian kata, lagu you baguslah tapi biasa-biasalah. Tapi dia mungkin dah curi roh lagu saya dah. Dia boleh curi your soul lah. Dia punya roh lagu you sudah habis dah. Jadi you itu dah macam bagai mayat tak ada nilai lagi. Roh dia dah habis. You faham tak? Kalau lagu macam lagu yang arwah Adnan tu, lagu tu dia ambil lain. Dia ambil daripada lagu lain, dia masuk sikit saja dia buat lagu lain. Kemudian dia tukar sikit sudah jadi lagu lain lah tu. Jadi kalau saya sekarang ni saya dapati, saya mungkin Allah berilah saya ada lagu-lagu yang saya buat sekarang ni dia tidak lagi macam lagu yang saya buat dulu. Dulu dia terlalu common. Sekarang ini dia ada berbagai, kemudian kalau saya nak sesuatu tu seperti apa yang saya mahu, dia dapat dibuat macam tu. Jadi susah saya nak explain dengan bahasa lah. Tapi yang pastinya iramanya berbeza, ceritanya berbeza. Jadi tak pandai saya explain yang sedalamnya. Tapi ya, kadang-kadang you dengar tok 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 tu ta 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 tu ta 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 da 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 lalu da 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 lalu dia jadi you buat benda-benda pada akhirnya you dapat satu form lagu.
Faham? Jadi ini susah nak cakap lah. Orang yang main piano tu lagi itu dia buat dia bagi bagus dia tulis. Itulah. Jadi saya ambil semua. Kerana saya tak pandai buat lagu itu, saya ambil semua lagu satu lengkap itu saya belajar dulu. Contohnya tak apalah nanti dengar lagu-lagu lah. Okey, jadi itulah ilham lagu itu you dapat daripada satu bunyi. Kadang-kadang you dengar Bunyi yang dengan satu mudah bunyi, saja. you transfer kepada melodi, kemudian you dapat satu lagu. Kemudian you kembangkan lagu itu hingga dia jadi satu lagu yang lengkap. Itulah. Jadi macam tu. Kurang. Terima kasih Cikgu Zam atas jawapan itu. Jadi kita boleh nampaklah bahawa di samping ada bakat itu sendiri, beliau juga kreatif dalam menghasilkan lagu daripada bunyi-bunyi asas saja. Jadi itulah yang kita dapat lihat. Kemudian kita pergi ke soalan yang seterusnya. Saya hendak tanya bagaimanakah bentuk persembahan dalam nyanyian lagu rakyat Sarawak, iaitu dari segi penggunaan alat muziknya. Ada guna sapek ke, gendang ke? Sekarang ni ada dua jenis lagu. Satu tu lagu yang memang lagu kita sendiri, lagu Melayu sendiri. Lagu rakyat Melayu. Sekarang ni fenomena di mana-mana sekarang ni di Sarawak, kita nak jaga hubungan antara bangsa. Kita adakan lagu. Macam lagu saya kan, kalau you dengar lagu yang saya buat terakhir tu, yang saya hantar tu, Baju Putih, yang lagu Keluang Keluit itu. Dia ada menggunakan bahasa Iban dalam sana dan juga bahasa Melayu masuk dalam. Kena nak jaga, lagu itu adalah lagu menghibah lah. Tapi asalnya lagu Melayu. Jadi tukar dia masuk kalau Iban, masuk semua itu, jadi dia jadi satu lagu menghibah lah. Satu lagi lagu tu, kalau dia Iban, dia memang Iban, tuci-tuci Iban. Sikit Iban betul-betul. Jadi kalau dia lagu-lagu rakyat masing-masing, dia memang menumpukan kepada alat-alat yang jelas. Jadi kebanyakan orang-orang kalau lagu-lagu asli yang lain, dia ada gong, dia canang, dia ada berbagai-bagai alat tertentu yang dipakailah. Gendang-gendang dia ada tabur, dia itu. Jadi berbagai-bagai. Nantilah kalau ada masa you tengok lagu saya yang itu Keluang Keluit itu. Itu Padma Putih tu. Padma Putih. Hikmah. Ya. Nah, ada banyak saya masuk lagu sana. Saya akan masuk banyak lagu sana nanti supaya you dengar lagu-lagu saya. Saudara Hikmah lagu saya tidak juga terkenal di mana-mana lah. Kerana lagu saya sedang banyak buat lagu baru sekarang ni. Sedang banyak lagu baru dan saya buat dah dengan cara yang berbeza lah. Saya rakam dulu lagu saya, album Tergeling-Geling, 10 buah lagu. Tahun 2006 sebenarnya. 2006. JKKN yang buat. Nasib kalau JKN tak ada, saya tak ada lagu nak disampaikan. Dan mungkin tu saya dah putus asa, saya dah mungkin pergi dalam kacang sajalah. Oleh kerana saya jenis yang tegar, saya tak putus asa. Kerana lagu saya pun ada dalam album Legacy, pun ada juga lagu dalam Kampung Budaya yang itu lagu saya ada masuk 1-2, jadi saya masih ada semangat. Kebanyakan kawan-kawan saya yang alang-alang itu dia dah tak ada lagi lah. Sekarang ni yang jenis yang macam saya di Sarawak, yang original lah, berkatakan yang umur 70 ke atas, ada 3 orang saja. Yang seorang sedang sakit COVID sekarang ni. Jadi tak banyak lah. Jadi saya yalah yang untuk dunia kita tinggalkan di dunia. Yang untuk buat mati kita bawa untuk sediakan diri untuk buat mati. Itulah yang saya katakan lah. Jadi sayang juga kena Allah beri kita, macam saya kan beri saya kebolehan, saya tak bagi, saya tak gunakan dan sumbangkan kepada masyarakat, rugi juga. Jadi itulah. Okey, ada lagi? Ada. Terima kasih Encik atas jawapan yang sangat jelas itu. Kita ke soalan yang seterusnya pula. Saya nak tanya, apakah elemen atau unsur yang sering diterapkan dalam lirik lagu rakyat yang telah Encik hasilkan? Elemen atau unsur. Mungkin ada unsur... Okey. Okey lah, dia gini, patut lagu-lagu rakyat ni, dia jenis lagu rakyat, itu katanya unsur dia kan.
Jadi kalau ada unsur pantun, unsur-unsur, adakah itu maksudnya? Ya. Jenis lagu rakyat kan. Apa perkara yang dinyanyikan dalam lagu rakyat, betul kah? Contohnya nombor 1 guna lagu dengan pantun lama. Lagu saya yang satu tu, Bapak Mek datang, ngemak buah pisang, dimakan kami seorang, nun di teluk elang, dimakan kami seorang, nun di teluk elang. Itulah. Jadi berucap pantun. Jadi la 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 la. Ini pantun. Lagu ni famous lah. Nanti tengok nanti ya. Dia saya hantar lah betul. Hikmah saya hantar dia. Satu tu adalah daripada cerita rakyat. Macam Puteri Santubong itu daripada unsur-unsurnya daripada lagu rakyat, cerita rakyat. Puteri Santubong. Cerita dijadikan lagu. Itu maksudnya kan? Itu maksudnya betul tak? Yang unsur-unsur tu macam mana maksudnya? Betul tak? Kemudian Jampi Serapah. Macam lagu saya satu tu kan, Long Kemalong tu. Itu adalah cara-cara kita nak menangkap ikan senyolong. Ikan yang panjang tu macam alligator tu. Ikan itu dia senyolong, ikan kecil tu. Dia tak pancing pakai mata pancing, tapi kail dia pancing ikan benang dengan lalat. Lalat. You buang sana, you nyanyi Long Kemalong belah laut banyak hantu, belah tinggi misi ada. Itu dia. Long Kemalong belah laut banyak hantu. You panggil. Tapi belah pinggir garanti misi ada. Tapi belah pinggir garanti misi ada. Katanya belah laut banyak hantu. Di sini tak ada, sini. Itu tak pancing tu. Itu lagunya. Unsurnya lah daripada Jampi Serapah. Jampi Serapah ni banyak. Orang Sarawak dia pakai cong je, cong kangepang, cong kemik. Cong tu macam ada unsur yang apa nama tu, macam hantu tu, ada satu yang menakutkan tu. Cong kemembek, cong tu cong kangepang belangak. Dia macam membuatkan suatu tu macam kita sembahyangkan, dia ada iqamat dulu, terus ada something, ada identification dia, ataupun dia ada serapah tu macam ada menakutkan, ada suara kuasa. Pek kamuyun main gayung. Pek tu, gopek tu, orang mana kapuk gopek tu memang hantu tu. Pek kamuyun main gayung, pakai apa guna gayung? Pakai main gayung kan, gayung tak gayung? Gayung tu apa guna gayung? Pakai ngambil air, apa guna air? Ngasah pedang, apa guna pedang? Nebang buluh butik, apa guna butik? Penjuluk bulan, pakai apa guna bulan? Pakai main adik. Itulah. Jadi dia ada cerita di sebaliknya. Ini dah ada permainan ayatnya. Yang kita sekarang tugas kita adalah untuk memastikan kita nak sampai ni melalui permainan ayat dia orang boring. Jadi saya sekarang ni terpaksa cari melodi yang sesuai untuk melekatkan lagu itu. Macam lagu Long Kemalong tu kan panjang. Tapi saya lagu itu dah dikenali lah. Lagu tu dah dikenali. Macam lagu ini sama juga tadi, lagu macam lagu Cong kemembek tadi sudah dah lagu. Cong pek kamuyun main gayung, pakai apa guna gayung. Itu melodi saya tu. Untuk melekat lagu ini supaya dia lekat, kalau tidak dia hilang. Faham tak? Itulah tugas saya sekarang adalah mana-mana permainan lama saya buat melodi supaya lagu itu dapat dikekalkan. Contohnya saya ambil dari contoh lain lah. Ini jangan bertudik ni beri contoh Ini kisah malam Jumaat. Saya nyanyi untuk you. Dengarlah dengar, oh kita nembiak,
Janganlah bergurau berlebih-lebih gila. Malam Jumaat, malam tu hujan serindi. Udahlah lagi kita bertundi. Ini kisah malam Jumaat tu kamu hari hujan serindi katanya hujan kita lah. Rintis tu. Bahaya ada tak? Mungkin tempat itu ada penunggu. Ini lagunya jangan bertundi. Jangan bermain-main. Buak dan bala jangan dicari. Takut tempat tu ada berisik. Berisik ni ada tu, ada buat ada sesuatu di sana. Janganlah lagi ngelayu soal itu lagu tu. Lepas tu itulah lagu tu sebenarnya buat lagu tu lah. Ya faham tak? Jadi, saya dengar pun ngeri lagu tu sebab kita faham sikit-sikit aja kata hujan rintik-rintik memang. Dia takut-takutkan yang mainnya berebut tempat macam nak tidur dia ada lagunya. Siapa di tengah kena jamah. Tahu tak? Kena jamah. Siapa di tengah kena jamah. Siapa di ujung kena anggung. Anggung buat lagi. Anggung buat lagi lah. Buat lari. Siapa di tepi kena inci kamu. Ya, inci macam kena cubit makan. Ya ini lagunya lah, lagu hantu ni. Jadi dia takut betul. Seram lah. Takut. Itulah lagunya. Saya terpaksa buat seram kerana dengar ada dengarlah oh anak muda jangan beku. Dia memang ada susu takut tu. Itu irama kita kena buat. Macam mana nak buat orang takut? Hei bujang senang bujang puaka bumi kenyalang. Timbullah kau, siap sedia turun berjuang. Itulah buat lagu. Jadi tapi saya tidak pakai muzik, saya pakai terus perasaan saja. Saya masukkan perasaan dalam sesuatu lagu, jadi dapat lagu lah. Patutlah pendengar macam saya walaupun boleh faham. Sebab encik sangat telus lah dalam membuat lagu tu, menyampaikan perasaan tu. Sebab itulah pendengar macam saya walaupun kami tak faham sangat bahasa Sarawak, kami dapat rasa perasaan yang cuba disampaikan oleh lagu tersebut. Ini lagu Pesta Menutup Empin. Menutup Empin. Tak, tu tahu. Pesta Menutup Empin. Yang bila kamu sudah habis menuai padi kan, orang rehatkan. Jadi mereka pun ambil ikan beras pulut tu tutup buat emping. Buat emping. Emping yang selalu buat makan tu kan. Kita tu. Itu saya buat lagu sekarang dah. Pesta Menutup Empin. Lan berami-rami kita pergi ke pesta menutup empin, ke pesta menutup empin. Kena musim berangi dah berakhir, semua orang bersukaria, bersenang hati. Dengar kita meriah bunyinya, tiga alu lesung berpangkat, lekang kengkung bunyinya, sungguh meriah keadaan, sungguh mesra suasana. Mari merasa empin keretap yang baru aja diaruk diangkat. Itulah. Itulah. Boleh faham lah, dia empin tu kan tadi. Itulah lagunya. Boleh faham lah. Feel itu you cari. Sebenarnya you boleh buat lagu tu. Kalau kami isi uka kita. Saya tak suka kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. You buat dulu. You lawang dulu. Ini cara buat lagu. You lawang dulu. Kemudian you dapati lawangan mana yang sesuai. Memang dah lama aku benci kau. Memang udah lama aku benci dengan kamu. Dia macam, bercakap dalam irama. Itulah dia. Bercakap dalam irama. Itu
contohlah. Jadi daripada daripada ayat tukar kepada melodi, itulah. Jadi bila melodi dah jumpa dia sini, di belakang dia akan jumpa. Every tune dia ada awal dan akhir. Tapi bagus tak bagus itu yang perkara nombor 2 lah. Okey, itu saja yang dapat saya nyatakan. Ada apa lagi? Terima kasih Cik, jawapan yang sangat menarik. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Hikmah. Silakan Saudari. Baiklah, Assalamualaikum kepada Encik Zamhari Al-Kazam dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Nurul Hikmah binti Muhammad Dirus yang akan menyambung dalam sesi temu bual kita pada hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Encik Zamhari Al-Kazam berkaitan dengan pada pandangan Encik, apakah keunikan ataupun keistimewaan bagi lagu rakyat Sarawak berbanding dengan lagu rakyat di negeri-negeri lain? Yeah. Okey, terima kasih. Di Sarawak kita banyak mengambil unsur-unsur alam saja, alami saja untuk surrounding. Kita tidak banyak tu. Memang ada kita tidak banyak ambil lagu Timur Tengah dan sebagainya lah. Kalau di Semenanjung dia banyak ambil Timur Tengah dan banyak tu. Tapi kita di Sarawak kita ambil suasana yang dalam Sarawak saja. Jadi iramanya sebab itu iramanya berbeza. Dia macam menasyid lagu Sarawak pun dia sama dengan nasyid di sana tahu. Dia beza. Kita ambil irama kita sendiri. Jadi ciri lagu kita macam mana tu? Sama seperti yang saya katakan tadi, tapi hanya dia tidak banyak mengambil unsur-unsur daripada tempat lain lah. Dia lebih ke Sarawak saja. Dia tidak banyak tu. Irama kita dia banyak pakai beat yang penting. Tetap macam lagu kan. Tambah lagu lain. So ini kan contohnya. Tepuk kedenang, manuk makan padi, tepuk suruh kenyang, paluk sampai mati. Itu memang ada lagu lain pada. Tepuk suruh kenyang, paluk sampai mati. Leng tegeleng-geleng, leng tegeleng-geleng, na 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 na. Itulah dari irama kita berbeza. Jadi sebab itulah kami seronok. Kerana apa? Kita boleh kata original. Kerana dulu saya pada tahun mula-mula sekali World Rainforest dulu saya tanya M. Nasir, saudara M. Nasir, adakah saudara akan masukkan unsur-unsur lagu-lagu Sarawak dalam lagu-lagu saudara? Dia kata tidak. Itu saya marah. Saya pun cari irama saya. Jadi kami jumpa itulah lagu kita dia membeza. Kalau Sabah berbeza jugalah. Sabah dia berbeza oleh satu irama, kedua oleh rentak. Jadi kalau irama, kalau kedasan lain dia kalau tu bezanya kita tahu lagu ni lagu Iban, lagu ini lagu Bidayuh, lagu kedasan, lagu Bajau, lagu kita tahu lagu tu mengikut bangsa yang mengguna itulah. Tapi macam kita kan boleh katakan agak unik lah. Lagu-lagu kita agak unik. Hanya sekarang ini masalah saya adalah macam mana rakam ni. Kena rakaman ini ambil sampai 5,000 tau. Macam lagu yang saya buat tu lagu Kolong Keluet yang you dengan nanti ya. Lagu itu 5,000 dia punya tu. Saya buat lagu sekarang ni simple-simple saja 1,200. Pakai duit sendiri setengah mati nak cari duit. Jadi di sini memang tak ada tu lah. Kalau saya apa boleh buat, saya kenang dari segi itulah bangsa Melayu Sarawak, dia mesti ada kita punya khazanah kaya, betul-betul lah lagu-lagu kita banyak, kita punya cerita banyak. Jadi kalau saya tak teruskan, siapa lagi orang lain dia nak teruskan, tapi lagu-lagu dia tak bagus lah, cakap terus terang. Dia punya irama tidak menarik, tidak catchy. Jadi orang tak suka. Saya kawan saya yang seorang tu, lagu dia saya dengar bagus. Bila dia beri persembahan, orang tak tepuk tangan pun. Jadi saya heran juga kenapa. Saya tak tahu adakah saya. Saya tak tahu. Tapi lagu saya ada juga masuk, tapi tak semua masuk lah. Ada yang tak menarik. Apa lagi? Tak menarik. Tapi yalah. Okey. Apa lagi? Ada lagi soalan lain?
Ada. Baiklah Encik, terima kasih atas penerangan yang begitu jelas mana kita dapat lihat lagu rakyat Sarawak ini penuh dengan irama dan melodinya yang tersendiri. Namun malangnya disebabkan kos yang terlalu tinggi menyebabkan menjadi sebuah satu cabaran lah kepada penggiat seni anak Sarawak ini untuk mengetengahkan lagu tersebut. Betul. Jadi saya teruskan dengan soalan saya yang seterusnya. Apakah cabaran yang dihadapi untuk mengetengahkan lagu rakyat Sarawak pada masa kini sama ada di negeri Sarawak atau di Semenanjung Malaysia? Seperti yang kita ketahui, lagu-lagu moden pada masa kini kian mendapat tempat di hati masyarakat. Jadi apakah cabaran yang Encik hadapi untuk mengetengahkan lagu rakyat tersebut? Memang banyak masalah lah, kerana dia dua jenis lagu. Yang jenis yang rakyat ni adalah lagu-lagu yang menumpu kepada di art macam seni lah, artis seni. Tapi lagu yang lain tu, lagu-lagu yang terkenal itu dia pakai irama popular, jadi dia commercial value. Yang ini adalah apa nama tu, value, cultural value. Jadi dia memang masalah. Kenapa manusia ni dia kebanyakan mereka hanya nak berhibur, dia tak fikir lagu lama ni nak tahu buat apa saya buat dengan ini, nanti pula ada pekerjaan ini, dia tahu betul lah. Jadi mereka tak minat. Tapi bagi mereka yang hati jiwa dia pribadi, dia orang Melayu yang tegar, dia yang sejati, yang jiwa Melayu yang betul, mereka akan menghayati betul, kerana itu menunjukkan wibawa dia, kekuatan jiwa dia, dan perjuangan dia. Jadi mereka akan suka. Tapi tak apalah, yang penting tugas kita sekarang ni, apabila orang lain datang, sekarang ni saya dapati dia kalau kita nak kaya, jangan buat lagu rakyat lah. Buat lagu lain, lagu yang menarik itulah. Tapi kalau orang Cina, orang pelajar-pelajar datang, mereka akan suka dengar yang macam ni. Mereka akan suka dengar lagu-lagu yang macam ni, kerana mereka nak cari kelainan. Kerana pada akhirnya, walaupun lagu-lagu yang lain tu menarik, tapi in the end, it all come to the same thing. Bila you dah puas dengan lagu rancak, you letih juga. Dan you kata, boring dengan lagu lah. Ada orang dah kata, dah boring dengan hiburan, saya nak balik. balik itulah. Nak buat kerja yang lebih serius lah. Tentulah, tapi macam saya kan, saya anggap ini satu amanah dari Allah tau. Dia beri saya dua perkara tau. Untuk makluman, malam ini kampung saya, daerah Gedong sudah menjadi daerah penuh. Dan pada 6 bulan nanti, Ketua Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sarawak akan datang kampung saya. Masa dan Ketua Menteri Sarawak akan stand, dia akan berdiri di gedung kampung saya. Jadi kita hazanah memang perlu. Sekarang ni kita setiap daerah membuat galeri masing-masing. Galeri ialah tentang kampung itulah. Jadi saya tengok masa depan barang ini akan lebih baik lah. Yang penting ingat dengar ini semua, you semua cikgu-cikgu, dapat tak you tinggalkan legasi ke dalam jiwa sanubari murid-murid you dan juga dalam hati bangsa you. Itu yang soalan saya besar. Dapat tak you tinggalkan legasi you dalam jiwa rohani sanubari murid-murid you. Dia akan ingat you selama-lamanya. Betul. Saya murid-murid saya, you tengok dalam Facebook saya. Jadi kena siapa kata pun saya main dengan budak tak berani juga kacau. Saya main dengan budak, saya macam biasa, tapi bila saya marah betul. Itulah. Jadi yang penting you nak sentuh mereka, you make them like you. Kalau mereka suka you yang jahat pun tak berani kacau you, tak berani bully you. Kerana dia lebih sayang you daripada dia benci you. Jadi itulah, sentuhan ini penting lah. Jadi sentuhan macam ini kan, saya sekarang ni, walaupun saya meninggal nanti, legasi saya sudah ada di Sarawak. Mungkin di Malaysia. Kenapa lagu saya sudah dalam album saya, dan lagu-lagu ni budak nyanyi sesama sendiri dah. Jadi mereka ni sekarang ni lagu-lagu saya akan ada. Jadi bila saya meninggal, saya akan meninggal legasi. Legasi, ingatlah, you orang pun semua boleh tinggal legasi masing-masing.
ada legasi besar, ada legasi kecil. Cikgu bukan artinya upah kita cikgu kita mengajar dia, tapi kalau budak tu sayang dengan you, kalau dia ingat you, dia akan doa you selalu. Ini yang paling penting. Doa yang mujarab adalah doa daripada murid kepada cikgu, murid kepada ibu bapa dan cikgu kan. Ada tak? Ya Allah, apalah dosaku, dosa ibu bapaku, dosa guru-guruku. Ada tak? So apa sama doa guru dengan murid? Itu penting. Jadi cikgu, you people are going to be great people of the country lah. Okay, itu yang dapat saya nyatakan. Okay, ada lagi soalan lain? Baiklah, jadi daripada nasihat Encik ataupun Cikgu Zam tadi, kita perlulah meninggalkan legasi kita sendiri. Khususnya jika kita seorang guru, jadi kita perlu meninggalkan legasi terhadap anak murid kita. Yes. Jadi saya pergi kepada soalan seterusnya, iaitu bagaimanakah cara penghasilan lagu rakyat Sarawak? Apakah elemen yang perlu ada dalam menghasilkan lagu rakyat Sarawak ini? Sebagai contoh tadi Cikgu Zam ada mengatakan bahawa lagu Sarawak iaitu Keluang Keluih ada dimasukkan unsur ataupun elemen pantun. Jadi selain daripada elemen pantun, apakah elemen lain yang Cikgu Zam menerapkan dalam lagu rakyat Sarawak ini? Dia ikut lagu lah. Kalau lagu itu tentang macam Keluang Keluih itu kan, kalau ikut lagu Keluang Keluih, itu kisah burung Batman lah, itu bat lah. Burung itu selalu dulu masa saya kecil-kecil, burung itu terbang melintasi kampung saya. Melintas dulu. Kami nyanyi, Keluang Keluih, meniti kayu bakal, pinanaknya tinggal di ujung jungka, macam itulah. Jadi itu ialah lagu itu adalah menghalau dia lari supaya dia tak makan, dia tak hingap makan buah-buahan yang ada di dalam itulah, di dalam kebun. Jadi itu nyanyian dia. Dari bila kita buat lagu, saya bertukarkan lagu itu menjadi Keluang Keluih, meniti kayu bakal, pinanaknya tinggal di ujung jungka. Ye. Saya buat macam itulah. Jadi segala yang tak tahu siapa apa yang dia gini. Itulah kalau lagu itu bertujuan untuk lagu muhibah, dia akan memasukkan unsur-unsur daripada bangsa lain. Dan semua sapik masuk, gong masuk, tu canang-canang masuk semualah. Jadi itulah kalau dia lagu-lagu yang berupa lagu-lagu muhibah lah. Tapi kalau dia lagu Melayu sendiri, dia mungkin lebih banyak kepada letak silat. Letak silat, banyak seruling, banyak pakai itulah violin, banyak pakai itu. Tapi tidak adalah banyak yang pakai macam Iban punya, dia berbeza. Tak pandai saya menyatakan part itulah. Soalan dia tak tahu apa itu. Tapi yang pasti ikut rentak irama lagu tu, dan alat-alatnya pun ialah tengok apa lagunya lah. Tapi lagu Melayu ada masa kita masuk kampus juga tau. Dia tengok macam lagu saya yang tu, yang Bapak Mek datang tu, itu yang pakai kabus. Ya, itu aja dulu. Minta maaf, saya mungkin tak dapat jawab apa yang soalan-soalan yang you ditanya lah. Baik Encik, tidak mengapa. Jadi saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi terima kasih atas penerangan Encik tadi yang cuba untuk menjawab soalan yang diutarakan. Jadi soalan seterusnya, bagaimanakah pandangan Encik mengenai perkembangan lagu rakyat pada masa kini, lebih-lebih lagi di Sarawak? Adakah lagu rakyat masih dinyanyikan dalam kalangan rakyat di Sarawak? Untuk makluman di masa dulu, kalau budak Sarawak belajar di Semenanjung, kalau mereka dikendaki untuk memberi persembahan, mereka akan memilih lagu rakyat untuk dipersembahkan. Jadi di Sarawak kita memang masih banyak mendengar lagu rakyat, dan juga kami sedang membanyakkan lagu-lagu rakyat yang kami ada lah. Jadi
daripada irama yang saya nyanyi tadi, awak you dapati lagu-lagu saya tidak banyak sama antara satu yang lain. Itu saya harap nanti dia akan memberi banyak range lah, banyak pilihan kepada pendengar-pendengar lah. Jadi kalau memanglah kalau dibanding dengan yang komersial, lagu kita tak sebegitu ramai yang dengar, tapi orang yang bersekolah dan orang yang belajar mereka lebih suka dengan lagu-lagu yang jenis yang etnik macam ni lah. Budak-budak yang kaki lima yang sonok dengar lagu-lagu tu, mereka hanya suka dengan lagu I love you sajalah. You love me, I love you. I love you with kain basah, saya nyatakan. Tak lap sapu muka kamu dengan sapu basah. Tapi itulah lagu rakyat. Dia baik untuk pelancongan. Dia baik untuk keramaian, masa majlis keramaian dan persembahan-persembahan negeri, peringkat negeri, bersama dengan tarian, dengan lakonan sebab-sebab itulah. Tapi kalau lagu yang banyak subscriber tu, tak ada cara lagu rakyat ni. Okey ya. Baiklah Encik, jadi daripada penerangan Encik tadi, lagu rakyat Sarawak ini sering diketengahkan oleh para pelajar, penuntut ilmu di sana. Jadi saya ingin teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu apakah pandangan Encik berkaitan lagu rakyat yang telah dimodernkan pada masa kini? Sebagai contoh lagu Empat Dara oleh Eli Mazlin, Faizal Tahir dan Zizi Kirana. Okey, kalau you tanya saya rasa selagi lagu itu tidak banyak berubah, dia kata tak menarik lah. Tak menarik. Kecuali contoh lagu P.Ramlee kan. Kalau lagu P.Ramlee tu, kalau selagi yang nyanyi dia tak boleh ubahkan dia punya tu dengan kebolehan suara dia, dia tak menarik lah. Lagipun nothing new in it lah. Betul lah saya, kalau lagu-lagu, ya, saya beri contoh kira-kira 7 tahun lalu, ada seorang doktor yang akademi muzik di Bandar Kuching, Dr. Geraldine Tan nama dia. Dia jumpa saya, boleh tak saya pakai lagu-lagu you untuk buat lagu-lagu, kita kembangkan lagu itu, lagu yang lebih menarik. Saya kata tak boleh. Kerana dia nak gunakan lagu saya ni, dia nak tukarkan irama dia supaya dia lebih canggih lah. Tapi menghilangkan ciri-ciri lagu rakyatnya. Saya kata saya tak mau. Kerana, you faham tak? Jadi kerana tujuan dia memang komersial lah. Tapi dia nak lagu ini ditukarkan kepada rentak-rentak yang berbeza-beza. Padahal it beats the purpose lah. Kita nak buat lagu ini untuk menyatakan cerita-cerita rakyat tempat itulah. Tapi tiba-tiba dia nak perkembangkan lagu itu lebih menarik. Dia suka lagu saya, tapi dia nak buat cara yang berbeza. Saya tak suka kenapa dengan cara itu lagu rakyat saya tu tidak lagi jadi lagu rakyat, tetapi sudah jadi lagu yang rojak dah. Rojak yang menarik lah. Jadi saya rasa setiap sesuatu tu yang dibuat kemudian, kalau dia tidak boleh buat lebih baik daripada yang asal, tidak menarik lah. Tidak menarik. Ataupun kalau nak sekadar untuk mencukupi irama, itulah mencukupi irama lah. Kadang lagu tu kan dia ada 1, 2, tak cukup lah. 3, 4 tu dia perlu irama, dia masuk dalam tu lah, masuk dalam macam pelik-pelik tu. Yang macam tu kalau sekadar nak masukkan irama tak gunalah. Tapi kalau dia boleh kembangkan 1, 2 tu ke 3, 4 yang lebih menarik, itu yang lagi baik. Ya, itu je Aiman. Okey, baik Encik. Terima kasih atas penerangan yang begitu jelas sekali. Jadi pada pandangan Encik, seseorang itu ataupun aktivis perlulah menukarkan irama lagunya kepada bentuk yang lebih menarik. Tetapi jika irama yang ditukarkan itu tidak baik, maka tidak baiklah untuk lagu rakyat tersebut. Jadi saya teruskan dengan soalan saya yang terakhirlah bagi slot saya. Pada pendapat Encik, adakah Encik bersetuju bahawa untuk mempopularkan ataupun mengetengahkan lagu rakyat ini perlulah ditukarkan irama yang lebih menarik untuk mendapat tempat di hati masyarakat?
dia begini, lagu rakyat, biar ada lagu rakyat lah. Kalau nak buat lagu lain, buat lagu lain lah. Kalau jangan campur adukkan lagu rakyat dengan lagu itulah. Kerana lagu rakyat itu adalah warisan bangsa, hazanah bangsa. Faham tak? Jadi hazanah bangsa. Jadi lagu-lagu lain itu hanyalah dia macam apa tu? Kulat ya, musim. Dia musim. Musim ada, tak ada. Kita bawa lagu rakyat ni lagu yang apa nama, evergreen. Lagu yang orang akan ingat sampai dia matilah. Lagu ini, lagu itulah dia. Lagu itu dia. Jadi jangan kalau nak tapi boleh ambil sebagai petikan itu, dia boleh masuk ke dalam lagu lain. Tapi kalau nak masuk ke semua, janganlah. Jadi dia akan hilang betul-betul ke lagu rakyatnya lah. Jadi saya rasa jangan campurkan lagu rakyat dengan lain-lain lah. Itu pandangan saya lah. Biar lagu rakyat itu sendiri. Kerana dia adalah hazanah setiap bangsa yang punya lagu itu. Ya. Baik Encik, terima kasih atas penerangan tersebut. Jadi itu saja untuk slot saya. Jadi saya serahkan kepada Nur Husna Izzati untuk menyambung sesi temu bual ini. Hikmah. Ya saya. Kan? You yang saya punya tu kan, yang WhatsApp tu kan? Ya betul saya. Saya yang menghubungi Encik. Saya akan masukkan banyak lagu supaya you dengar lah. Dengar lagu-lagu tu sebab kau nak dengar, boleh dengar lah. Okay, kerana lagu-lagu tu ni jarang kebanyakan lagu ni lagu baru yang saya buat. Baik Cik, nanti tak dengar sana. Jadi you nak dengar nanti, yang lain nak dengar boleh dah share dia. Tak kisah saya. Nanti saya apa Cik? Yalah, lagu-lagu ni bagi saya tak kisah lah, orang nak dengar lah. Maksudnya memang untuk didengar. Kerana saya pun bukan ada modal untuk buat lagu ni. Saya kena belajar muzik. Satu alat pun saya tak belajar pun. Foto game pun saya tak pandai. Jadi saya dapat ini kerana semuanya daripada Allah lah. Dia beri saya kebolehan. Saya boleh nyanyi. Saya dapat menyampaikan. Saya boleh simpan hazanah bangsa saya, negeri saya. Alhamdulillah lah, syukur kepada Allah. Okay, silakan. Baiklah, Alhamdulillah. Jadi nanti insyaAllah saya akan kongsikan bersama rakan-rakan saya yang lain berkaitan dengan apabila Cik, saya akan kongsikan lagu Encik bersama rakan-rakan saya yang lain. Baiklah, saya terus Nur Husna Izzati. Okay. Terima kasih kepada Saudari Hikmah dan juga kepada Encik Zamhari Al-Khazam. Okey, saya akan meneruskan slot perkongsian ini dengan bertanyakan beberapa soalan lagi. Okey, baiklah. Yang pertama, saya ingin bertanyalah pada pendapat Encik, adakah lagu rakyat ini sesuai untuk diterapkan dalam bidang pendidikan? Amat sesuai. Kerana ia satu iramanya adalah irama klasik, irama bangsa kita. Irama bangsa kita. Kerana dia walaupun berlebihan tapi dia lebih masih mengekalkan identiti. Itu yang paling penting lah. Jadi lagu-lagu lain itu dia tak ada tujuan sangat. Dia tujuan untuk hiburan saja. Lagu ini adalah untuk menyatakan siapa kita, bangsa kita di mana dapat. Itulah. Jadi memang baiklah. Lagipun irama lagu rakyat ni, dia tengoklah ada lagu yang boring, saya tahulah. Ada lagu yang boring. Kalau lagu orang Kenyah Ulun tu, lagu long dance tu, boring lah, tapi dia cantik, hanya dia panjang sangat, ceritanya sama, jadi mendatar, jadi memang tak menarik lah. Tapi pun sama juga dia menyatakan tentang budaya bangsa tu. Jadi baik untuk dihayati oleh anak-anak kita. Kerana itulah sebenarnya tujuan lagu rakyat ni diwujudkan untuk menguatkan identiti dan pribadi seorang manusia terhadap bangsanya sendiri. Jadi memang baik untuk mereka, lagipun iramanya tidak berlebihan dari segi mudaratnya lah. Dia amat baik. Kenapa? Bagi orang Iban, ngajar itu penting. Jadi baik untuk mereka. Tahu tak? Kita mungkin tak suka. Kerana itu bukan bahasa kita. Tapi mereka perlu baik untuk mereka. Tapi apa yang baik untuk mereka adalah baik juga untuk kita. Kerana bila ada apresiasi dia lebih, dia tidak jadi orang yang jahat ataupun mau berperang gitu. Nampak tak? Jadi dia ada nilai-nilai yang dia suka.
Jadi itu yang sebenarnya tujuan kita adakan lagu-lagu rakyat ni, supaya kita berasa kita rakyat Malaysia, kita berasa kita irama ini itulah jadi menggambarkan bangsa kita. Jadi kita tak boleh tunjuk yang jahat-jahat itu lah. Jadi memang irama-irama ini baik untuk semua dan khasnya baik untuk mereka yang punya lagu itulah. Kalau lagu Iban, lagu itu lain. Kalau lagu Berdayuh lain. Kalau lagu Bajau lain. Jadi apa-apa pun baik untuk mereka. Dan itulah kalau kita minat, kita nyanyikan di hari ramai. Okey, itu je. Dok, ya. Okey, terima kasih diucapkan di atas jawapan yang sangat padatlah yang diberikan oleh Encik Zamhari. Hal ini menunjukkan bahawa lagu rakyat ini memang amat sesuai untuk diterapkan dalam bidang pendidikan kerana ia melambangkan identiti bangsa kita sendiri. Okey, soalan yang seterusnya, saya ingin bertanya, apakah nasihat Encik kepada anak muda yang berhasrat untuk meneruskan perjuangan mempopularkan lagu rakyat menerusi penciptaan ataupun nyanyian? Selepas menyanyi lagu-lagu rakyat ni, bolehlah dia ubah suara sikit lah, tapi jangan berlebihan sehingga hilang bentuk asal lah. Nak buat lagu rakyat, dia berunsur rakyat boleh. Nak buat dia lebih daripada itu, itulah saya beruntung kerana saya hidup di zaman itu. Saya dapat mengubahkan lagu itu ikut zaman. Tapi bagi orang yang muda itu, dia lebih kepada, bila sudah ada lagu rakyat, itu dia lebih kepada meneruskan perjuangan lagu rakyat. Dia nak cipta itu dia susah. Kenapa dia kecuali yang saya ini contoh, saya dapat sebuah lagu rakyat daripada Panda. Rupanya kita kan orang ini, kita ni orang rural, kita ni orang desa kan. Jadi ada satu lagu rakyat yang saya dapat itu dicipta oleh mereka anak-anak yang tinggal di Panda tau. Lagu dia begini. Dia kisah-kisah yalah, naik incat itu sebenarnya naik pencat, yang pencat kaki lah. Untuk tempang. Oh, nek incat, kepung kami, kejar kami itu. Dia kata, kejar saya nek incat. Itu kisahnya, nenek itu dengan anak dia kata, kepung saya. Ini adalah hubungan mereka tau. Hubungan mereka. Jadi tiba-tiba sekarang ni orang tua itu sudah sakit sudah. Dia kata, tak dapat lagi kejar kamu nak. Jadi, ini ada saya terima. Itu adalah pengalaman budak-budak yang di dalam bandar. Jadi boleh diketengahkan, hanya kadang-kadang yalah, dia tidak semudahnya buat lagu rakyat. Oh, amat susah buat lagu rakyat sayang. Kerana kalau kita tidak ada asas, dia tidak bunyi lagu rakyat. Betul, ini cakap betul lah. Dia nak buat lagu rakyat, ciri-ciri iramanya memang yalah. Lagipun dia buat untuk bapa, dia buat untuk zaman sekarang tak guna. Dia buat kalau sebenarnya lagu rakyat. Contoh saya buat, contoh saya bagi lagu yang saya buat dulu. Saya bayangkan budak-budak ini di tahun 50-an, mereka tengah boring, tak dapat ke mana-mana di kampung kan. Jadi mereka hanya ada bulan untuk jadi inspirasi. Maka saya buat lagu ini tahun ini setting lagu inilah tahun 50. Ya. Oh rembulan nan tinggi di awan, wajahmu oh sungguhlah menawan. Wajahmu di angkasa, na 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 na. 50-an tak tu? Itu lebih kurang lah. Macam ni lagu saya dulu. Lagu budak ini dia sedang kendong anak adik dia. Saya buat lagu ini pada tahun, saya gambaran kan saya buat lagu ini pada tahun 50-an. Lagunya begini. Tidurlah tidur adikku sayang, janganlah kita menangis lagi, janganlah kita menangis lagi. Ayah sibuk di bedang, emak sibuk di dapur. Itulah. Itu dia setting dia. You kena mesti boleh setting lagu pada tahun yang kamu hendaki.
Dia tu yang orang sekarang ni susah nak buat lagu. Dia tak boleh return to the past. Kalau dia boleh buat, boleh. Lagu rakyat tak boleh. Macam saya buat lagu ni kan, contohnya apa lagi lagu lain. Ya. Dulu orang suka ya. Pernah lagu ini Syafinas pernah buat budak-budak mutiara tu zaman dulu. Mutiara apa tu? Mutiara, kanak-kanak mutiara tu yang sekolah tadika tu, dia bawa ke Dubai lagu ni. Main dango-dango, main masagi kecil. Ini lagu saya ni. Walah molah rumah, tapi rumah ocek. Tu. Jadi lagu ini dinyanyi oleh Syafinas, dibawa budak-budak persekolahan di Dubai lah. Lagu saya ni, main dango-dango tu. Itu lagu tu, saya bayangkan pada tahun 60-an. Jadi itulah, jadi you nak balik kembali ke going back to the past. Bukan mudah. Betul lah saya kata nak buat lagu rakyat susah. Kenapa you kena boleh buat kembali pergi ke zaman balik semula. Tapi kalau nak buat boleh buat. Tapi yalah mungkin tak boleh buat lebih baik, mungkin buat boleh baik, tapi memerlukan kebolehan musical yang tinggi lah. Okey, itu harap jelas. Okey. Okey, terima kasih Encik Zamhari atas jawapan yang diberikan. Jadi untuk anak muda yang berhasrat nak meneruskan perjuangan lagu rakyat ini, mereka boleh teruskan perjuangan tersebut, tetapi janganlah sampai mengubah identiti lagu rakyat itu sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Ada lagi usul lagu rakyat itu. Okey, soalan yang seterusnya saya ingin kami dapati bahawa Encik juga ada menerbitkan album ataupun lagu Tergeleng-geleng. Yes. Ya, jadi boleh kami tahu apakah maksud tergeleng-geleng dalam bahasa Sarawak dan bagaimanakah tercetusnya idea untuk menghasilkan lagu ataupun album Tergeleng-geleng ni? Okey, sebelum buat lagu yang ada dalam album itu, memang saya dah susun daripada tahun 71 dulu, masa itu sampai ke tahun 2006. Itu lagu-lagu itu adalah idea saya yang saya buat pada tahun lepas kolej, tahun 71 hingga 2006 lah, 2006. Rakaman adalah 2006 oleh JKKN. Jadi itulah dia lagu rakyat yang saya buat pada masa itu. Ada satu lagu tu dia cantik tu, tapi orang tak mau nyanyi, tapi lagu dia nama Cerita. Cerita ni orang kata ini kalau ni pengotor lah. Jadi itulah Tergeleng-geleng maksudnya. Kalau sebenarnya ada orang sangka ini adalah lagu orang-orang Kenyah, orang Ulu. Tapi sebenarnya Tergeleng-geleng ini, kalau bahasa Sarawak, Tergeleng-geleng ini kan geleng-geleng kepala. Tergeleng-geleng, geleng kepala dia tambah bergeleng. Kamu ni. Itulah. Saya sekarang buat lagu sekarang. Geleng-geleng sapi berbulu telinganya, ada buah hati, amboi mak cemburunya. Pantang tengok kita, nangga dengan mata, pantang tengok kita berborak berbicara. Itu lagu geleng sapi itu saya tu. Leng tergeleng-geleng, leng tergeleng-geleng, apa maunya? Leng tergeleng-geleng, cubit pipinya. Itulah lagu-lagu saya buat sekarang lah. Itu. Jadi apa tadi ya? Saya dah tu dah. Apa tadi? Apa yang tanya tadi? Selupa saya. Kena lagu tu. Apa soalan tadi? Bagaimanakah boleh tercetusnya idea nak buat lagu Tergeleng-geleng ni? Oh ya. Itulah idea saya, lagu-lagu yang saya telah kumpul daripada tahun 71 hingga 26, itulah lagunya. Dan selepas itu saya ada buat banyak lagu-lagu lain, lagu untuk bintang kecil, selain di lagu Tergeleng-geleng sekarang ni saya banyak buat lagu komersial jugalah, lagu nak mempromosikan bahasa Sarawak kepada orang Sarawak supaya orang Iban dan Bidayuh dia akan seronok bercakap dalam bahasa Sarawak. Kamu tengok sekarang ni walaupun kalau orang Cina, orang Iban, orang Bidayuh, kalau mereka berjumpa di pekan menjual barang, mereka guna bahasa Sarawak. Itu yang betul, kita nak pastikan mereka guna bahasa Sarawak, bahasa Melayu Sarawak.
supaya mereka tidak ikut bahasa lain sangat, untuk menjaga kita punya status lah. Jadi itu je lalu. Jadi itu kita geling-geling ya. Geling-geling, geling-geling sapi, geling-geling sapi itu permainan, geling-geling. Ini lagi satu, cok kerepang, belangak, sombeng, pecah geliga, ketawa ting-ting, tangan nek sol, tergeling, geling, tergeling, geling. Terusnya, okay, siapa-siapa dekat-dekat, siapa-siapa. Jadi, satu tu kamu ni, tergeling-geling itu. Jadi, saya banyak guna perkataan tergeling-geling dalam lagu saya. Leng, 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 tergeling, geling, geling, geling. Tergeling, geling, geling, geling. Geling, 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 geling. Badan pendek, butut tonggek, tai lugu, hidung temek. Itu nanti kamu dengar lagu itu. Jadi, itulah. Jadi, maksudnya adalah geling-geling ini tidak ada. Geling-geling ini kamu ni, geram saya kamu ni. Geling-geling itu satu adalah happy lah. Jadi itulah saya gunakan latih geling-geling itu sebagai tajuk lah. Bukan kamu ni. Macam mana kamu ni, itulah. Okey ya? Okey, boleh. Amat mendalam penerangan berkaitan tergeling-geling ni. Okey, jadi saya ingin bertanya satu lagi soalan mengenai lagu ini juga. Saya dapati bahawa banyak nilai atau mesej yang terdapat dalam lagu Tergeling-geling ni. Boleh Encik ceritakan sedikit apakah nilai yang ingin disampaikan dalam lagu ini? Tak, kalau lagu Tergeling-geling, ada tak lagu yang Bob nyanyi dalam hati yang dulu? Mari kawan semua, kita menyanyi bersama-sama lagu seni budaya kita dari Sarawak, Malaysia. Mari kita nyanyi lagu Sarawak. Memanglah sukar kalau kita ikut saja kita menyanyi, pasti senang rasa di hati. Leng, tergeleng, geleng, 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 tergeleng, geleng, 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 tergeleng, geleng, tergeleng, geleng. Ni cam-cam mek si kacam johol, okop-okop ya ai limo, patah paku, patah lamidin, cari kita di teluk dinding. Dia pantun lah. Dia nyanyi siapa apa? Yang budak main cam-cam itulah. Dia main, betul, main-main itulah. Kerepang, belangak, sombeng, pecah gali kata, kemebek, main kedang, keribu, kemari, sintak, pala bunduk, sintak, pala katak. Ini semua permainan lagu rakyat tu, saya masuk dalam lagu tu. Menarik tak? Okey nanti kamu dengar nanti dia masuk channel saya, Zamhari Al-Kazam channel lah masuk. Tapi saya itu lagu sebenarnya saya simpan lagu lama saya sana. Saya tidak, belum macam orang lain lah, saya tidak nak nak subscribe hati dia lah. Saya simpan lagu lama saya, lagu yang tu tak sempat saya rakam sebahagiannya. Itulah, okey. Tergeling-geling, itulah lagu yang pun tergeling-geling saya. Okey, baiklah, faham. Terima kasih atas penerangan dan penjelasan yang diberikan. Okey, ini soalan terakhir yang saya akan tanya, iaitu dalam lagu rakyat yang dihasilkan oleh Encik ada menerapkan elemen pantun kan? Jadi saya ingin bertanya, apakah tips untuk menghasilkan lirik lagu yang berbentuk pantun ni? Lebih-lebih lagi menggunakan lorat ataupun dialek Sarawak ni. Okey, sebenarnya lagu pantun. Dia itulah dia 1 2 3 4 1 2 3 4 itulah dia punya tu. Media bahasa muzik dia 4 beat bah. Tapi lagu saya yang dikenali ramai tu, lagu Pantun Mensia tu, dia ada cerita sebenarnya lagu tu. Dia pantun, 3 pantun menyatakan 3 cerita kisah lalu. Okey, saya yang lagu tu ye 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 Kak bapak kami udah datang, lagu tu. Nanti dengar lah. Bapak mek datang ta 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 ta.
ngembak buah pisang. Dia 5-5, bapa 5-5. Dimakan kami seorang nun di Teluk Lang. Artinya budak itu dia ada anak orang kaya. Bapak dia orang banyak kebun dia tu, dia banyak duit. Dia bapak dia balik bawa pisang, tapi dia tak bawa makan. Kawan dia makan, dia kata loket kamu. Lagi tu, ambek gambung, menanuk batang pisang. Mak kami orang kampung, bapak kami orang datang. Artinya itu yang di atas tu yang maksud je lah. Mak kami orang kampung, mak bapak kami orang datang. Artinya dia kata bangga saya ni orang keturunan orang dari orang besar-besar. Dia kata mak saya orang sini, bapak saya orang datang. Oh, pangeran kah, apakah tengku kah, wan kah, abang kah. Itulah dia sombong. Tapi yang akhir sekali tu, air pasang medok, timbul pala bekut, datanglah Pak Haji dengan Tok Janggut. Tok Janggut tu yang nak potong tu, yang Tok Udin. Bila Tok Udin datang, semua mereka lari. Itu yang lagu saya legacy seni tu. Dia dalam lagu itu ada menyimpan cerita. Di sebuah kampung itu, orang datang banyak. Satu ada budak seorang tu, dia orang kaya, dan kami orang kaya. Makan pisang, tak bagi kamu, dia senda lah. Seloket kamu. Dia seorang kata, saya ni anak orang bangsawan lah. jadi dia sombong juga. Yang seorang kata, kamu dua sombong, datang Pak Haji tu, dan Tok Udin bawa pisau, kamu lari. Itu ceritanya lah. Jadi memang ada cerita. Tiap-tiap lagu rakyat ada cerita di sebaliknya. Jadi sebab itulah lagu ni, saya katakan orang nak buat lagu, dia tak semudah-mudahnya lah. Dia dapat tak you sampaikan cerita-cerita di sebalik lagu itu. Itu yang masalahnya. Kalau you bukan yang original, you susah nak buat. Macam saya senang buat. Kenapa? Sekarang ni saya sedang buat lagu banyaklah. Kempin. Saya buat lagu Perkasam pun saya buat. Perkasam saya buat lagu. Banyak lagu yang saya buat tadi, tapi kita belum sentuh lagi lagu-lagu yang lain lah. Tapi lagu rakyat banyak lagu yang saya buat sekarang ni. Itulah. Okey, ada soalan lagi? Okey, terima kasih Encik atas perkongsian yang begitu banyak dan bermanfaat untuk kami semua. Okey, saya akan serahkan kembali kepada saudari Sofia Erni. Sofia. Ya, Sofia Erni. Ya, saya. Okay. Baiklah, jadi terima kasih Encik Zamhari Al-Kazam atas perkongsian yang sebentar tadi. Sangat menarik dan padat dengan informasi. Semoga apa yang dikongsikan itu mampu memberi penjelasan dan kefahaman kepada siswa guru maupun orang luar yang berminat untuk menghasilkan karya lagu rakyat. Seterusnya, kita akan membacakan beberapa soalan yang diajukan oleh peserta. Jadi, peserta boleh menekan butang raise hand untuk mengajukan soalan anda atau typekan saja di ruangan chat. Jadi, ada soalan ke daripada para peserta? Jika ada, kita boleh bacakan. Ada ramai kah? Ada 28 orang. Saya nampak Ya Allah. Saudara Hikmah Malulah saya. Hikmah, ada hendak tanyakan soalan ke? Ya saya ingin bertanya berkaitan dengan irama yang lagu Tergeling-geling tadi. Adakah sama dengan adakah ambil irama sedikit dengan lagu Cok Kendong tu? Cok Kendong tari macam itulah lagunya. Itu persoalan saya. Jenisnya sama tetapi iramanya memang tak ada ambil sana. Tak ada ambil sana. Dia tu Cok Kendong dia sendiri, saya tak tentu kerana lagu saya tu dia lain, memang lain lah. Kita coba tak nak ambil daripada sesiapa orang lain lah. Kena ada satu lagu tu. Berderap terkoyong inggi. Tapi lagu tak baguslah, saya tak jadi rakamkan. Itulah sebagian lagu-lagu rakyat kita tak rakam. Ni maknanya di mana-mana lah. Kalau dia ada unsur lucah, ada unsur kotor, dia tidak, kami tak boleh nyanyi. Kerana lagu itu nanti memang tak lulus lah. Lagipun dia memberikan gambaran yang jahat kepada bangsa itulah.
Jadi kita ada banyak lagi lagu yang menarik tu, tapi dia punya bahasa tu, kalau kita tak ambil bahagian yang menarik tu, dia bukan jadi lagu rakyat lagi. Macam lagu yang saya buat ini kan, Empongak Babatan, ada salah, dia sakit nanti, cerita tu. Lagu itu tidak kami tak berani popularkan. Kerana lagunya macam dia kata, kamu ni kotor lah, pergi mandi, pergi semua lah tu. Nanti dengar, cerita dengan lagu tu. Lagu tu menarik. Tapi lagu-lagu kita, pada amnya kita tidak ambil mana-mana irama daripada Semenanjung. Tidak ada. Lagu saya, tak satu pun saya ambil di Semenanjung. Kerana saya dapat buat sendiri lah. Selagi saya dapat buat sendiri, saya tidak akan ambil irama orang lain. Okey. Silakan. Baik, Cik. Terima kasih, Encik. Baiklah, ada soalan lain ke daripada hadirin? Jika ada, boleh tekan butang raise hand ataupun tuliskan di ruangan chat. Jadi saya lihat macam tiada lagi soalan daripada hadirin. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Zamhari Al-Kazam atas penjelasan tersebut. Oleh sebab itu kita ada majlis ini. Kenapa tu? Nak tanya dulu, sebenarnya kamu faham apa yang saya katakan? Jawapan saya jelas ke tidak? Jelas. Jawapan yang saya jelas, kamu faham apa yang saya nyatakan? Ya. Minta maaf, mungkin saya dah tersasar. Kadang-kadang tu saya serut sangat, saya tersasar. Tapi saya harap kau faham lah. Jadi yang senangnya saya tak takut nyanyi. Saya tak takut nyanyi kerana saya anggap ini sebagai satu yang lah. Tapi I harap you mendapat semua tu lah, ya tu. Khasnya kepada cikgu-cikgu, saya berharap you orang gunakan peluang berinteraksi dengan murid-murid itu supaya mereka bila kenang you dia akan belajar. Itu saya minta lah. Kerana bila kenang you dia akan belajar. Kenang you dia akan belajar, dia akan seronok, dia akan ingat dan dia akan doa you. Jadi cikgu-cikgu ni bagi saya amat penting lah. Zaman sekarang lagi mencabar, tapi sebetulnya kalau kena anak-anak itu dia nak belajar di rumah pun dia susah. Dan dia jadi cikgu tu merupakan ibu bapa kedua kepada pelajar lah. Kadang-kadang cikgu tu main peranan sebagai ibu bapa yang betul daripada bapa mak mereka. Jadi kebetulan saya sendiri sebagai cikgu lah, saya memang seronok lah, saya menghargai profesion cikgu dan saya harap cikgu-cikgu sentiasa jiwa pendidik lah. Saya tahu ada cikgu-cikgu sekarang ni dia banyak buat betul dagang apakah yang dia kata tak apalah, buat apa saja. Tapi you should be a good educator. Educate people, help people yang susah. Mudah-mudahan hidup mereka akan jadi senang. Okey, itu saya jadi kalau faham, terima kasih. Kalau tak faham, you boleh hubungi saya. Siapa-siapa yang ada minat nak berborak dengan saya pun tak ada masalah. Tak ada masalah kerana saya memang adalah nak WhatsApp pun boleh juga. Silakan. Okey, terima kasih banyak. Oleh demikian kita adakan majlis ini agar sama-sama kita terus menuntut ilmu dan menyelusuri uniknya lagu rakyat. Dan lebih lagi apabila didendangkan khusus menggunakan lorat serta alatan muzik Sarawak. Sesungguhnya lagu rakyat merupakan warisan dan khazanah nenek moyang kita. Ini merupakan salah satu usaha yang amat baik agar generasi muda terus memperkasakan lagu rakyat yang setia ada. Hadirin yang dikasihi sekalian, kita teruskan lagi majlis dengan sesi tangkap layar. Oleh itu, hadirin diminta untuk mengaktifkan fungsi kamera masing-masing. Diminta AJK yang terlibat untuk bersedia menangkap layar sesi ini, sekaligus sebagai tanda kenang-kenangan. Jadi, semua boleh buka fungsi kamera anda. Nanti saudari Husna akan menangkap layar. Sudah bersedia ke saudari? Ya, sudah. Jadi, tutup slide. Ya. Slide. Okay. Slide ni. Alright. Kita bersedia 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, baiklah.
Saya kira Saudari Husna sudah menangkap layar. Jadi hadirin yang budiman, pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa barley. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Jadi dengan berakhirnya sesi tangkap layar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis ilmu kita pada hari ini. Sebelum berundur, saya sebagai wakil dari pihak penganjur memohon beribu kemaafan jika ada tutur kata atau tingkah laku yang menyinggung perasaan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Sungguhnya, segala kelemahan itu adalah kealpaan saya dan segala kebaikan itu adalah dari Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi dalam masa yang akan datang. Kita akhiri majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Encik. Sudah. Terima kasih Encik Sama. kerana sudi kongsikan Sama-sama. ilmu. Terima Alhamdulillah. kasih para hadirin yang sudi datang. Pada rekod dia. Terima kasih Encik. Assalamualaikum. Mana padam ni? Tak pada padam. Saudari Husna boleh Stop. berhentikan recording. Oh,